For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengentara-pengentara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda.
Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes. Izinkan SIDRAC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrac.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organisations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 populations live with some kind of disabilities. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we manage to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us than paperwork. The grant from Shares to Share will be used for: one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients and their family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. Join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Atika, moderator anda untuk malam ni. Jadi, tajuk webinar kita pada hari ini adalah kelebihan menggunakan candlestick pattern dalam pelaburan.
Dan buat pengetahuan semua, webinar kita dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LifeChamp. Jadi, dalam webinar kita pada malam ni, kita akan belajar tentang kepentingan candlestick pattern, mengetahui jenis-jenis candlestick yang penting dan cara penggunaan candlestick pattern yang betul. Jadi, sebelum saya mulakan, saya ingin membaca sedikit disclaimer. Segala maklumat di dalam webinar ini adalah tujuan maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya adalah tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Maafkan saya. Dan maklumat tersebut bukanlah berbentuk kewangan, perdagangan ataupun pelaburan dan ianya juga tidak membuat sebarang pengesyoran ataupun promosi serta pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Jadi, tiada sebarang nasihat jual beli dan sekiranya ada, kami, pihak bursa dan LifeChamp serta pembentang tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kerugian oleh peserta atas jual beli yang terjadi pada malam ini. Jadi, saya akan memperkenalkan anda semua kepada speaker kita pada malam ini, iaitu Puan Farhana Aini Omar. Hai Puan. Hai. Okey, saya bacakan sedikit biodata ya. Alright. Okey, Puan Farhana Aini merupakan seorang pemegang ijazah sarjana muda kewangan dan merupakan certified chartist dari UK dan US, pemegang 2 lesen dalam equity dan futures dan option, serta ahli jawatankuasa Persatuan Remisi Bumi Putra, Pribumi dan ahli Malaysian Association of Technical Analysts, MATA. Dan beliau juga telah berkecimpung dalam bidang pelaburan selama 15 tahun, berpengalaman mengajar lebih dari 1,000 pelabur tentang saham dan menjalankan lebih 100 sesi kelas bersama pelajar dan ke udara dalam rancangan B-Stock di bernama News Channel. Dan beliau juga merupakan pengajar dalam kursus profesional iaitu MSCA dan CFTE, penceramah undangan untuk politeknik dan pengubah suai silibus pelaburan untuk Open University. Hebat ya Puan Farhana ini ni. Tak adalah. Okey, jadi saya serahkan webinar kita malam ini pada Puan Farhana. Alright. Saya share screen . Atika, saya tak boleh share. Kena stop dulu kot ni. Saya stop je. Boleh tak? Alright. Okay. Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat malam. Bersama saya lagi Farhana ataupun boleh panggil saya Fau. Untuk topik kita yang keempat so far bersama LifeChamp under Bursa punya webinar. So, tanpa berbuang masa, kita nak cover topik malam ni, candlestick pattern. Saya percaya ada di antara you all semua yang dah pernah pakai ataupun sedang pakai ataupun dah biasa pakai, dan ada juga saya rasa mungkin yang kurang familiar dengan cara nak pakai candlestick pattern ni. So malam ni saya akan clearkan apa yang tak clear insyaAllah, dan lepas sesi saya bentangkan ni you all bolehlah tanya soalan ataupun apa-apa kemusykilan. Okey, untuk malam ni kita nak cover macam mana candlestick tu berlaku. Tapi sebelum kita nak tahu macam mana candlestick tu berlaku, kita belajar sikit flashback sikit sejarah candlestick ni. So kalau kita panggil candlestick ni, kita tahulah macam mana dia punya bentuk kan. Bentuk macam lilin candlestick dalam bahasa Melayu dia lilin. So candlestick ni sebenarnya dia dah wujud dari abad ke-17 dekat Jepun. Dia punya pengasas ni Munihisa Homa ni, dialah yang orang kata mencetuskan macam mana candlestick ni nak digunakan. Sebab masa tu dia trade beras, lepas tu dia trade emas, perak dan macam-macam lagi guna candlestick ni. Tapi candlestick ni telah ditukar, orang kata tukar nama
oleh Steve Nissen ni dengan mengeluarkan satu artikel iaitu series of candlestick reversal pattern. So lepas daripada tu barulah candlestick ni diguna pakai di serata dunia, termasuklah ke Malaysia, termasuklah kita. Okey, tu serba sedikitlah tentang orang kata dari mana wujudnya candlestick ni. Okay, alright. So kita akan tengok macam mana cara candlestick tu terbentuk. Okay, first of all kita tengok biasanya candlestick sama ada color hijau ataupun color merah, color putih ataupun color hitam. So kalau kita nampak color hijau tu, actually kita dah boleh kata baca hijau ni sebab apa? Sebab orang nak membeli. Jadi pembelian tu lebih banyak daripada yang nak menjual. Demand lebih daripada supply. That's why dia akan naik harga. So kalau kita tengok hijau ataupun candlestick putih, maksudnya dia bullish lah, candle yang bullish. Tapi kalau kita tengok candle tu warna merah, maksudnya tengah buat penurunan harga. Maksudnya orang ramai menjual daripada membeli. Dia bukan tak ada yang membeli, tapi menjual lebih banyak daripada membeli. So supply lebih banyak daripada demand. Okay, ni kalau kita tengok candlestick tu, dia candlestick ni sebenarnya time frame boleh diguna pakai at any time frame. Kalau untuk investor mungkin dia boleh pakai daily, time frame weekly, monthly. Tapi kalau untuk trader mungkin dia pakai candlestick yang lebih pendek. Time frame yang lebih pendek. Sama ada dia pakai 4 hours, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. 5 minutes, even 1 minute pun boleh guna, tak ada masalah. At any time frame you all boleh pakai sebenarnya candlestick. Okay, so kalau untuk candlestick hijau, dia kalau candlestick hijau kita kena tahulah dia harga dia meningkat. So ini kita anggaplah dia sebagai daily candlestick, which is setiap hari punya candlestick lah. Contoh kita ambil candlestick hari ni hari Senin. So hari Senin ni open dia sampailah ke close ni, maksudnya daripada pukul 9 pagi bursa buka sampailah pukul 5 petang dia tutup. Terbentuklah sebatang candle ni. Candle ni kalau kita nampak contoh hari ni hari Senin, maknanya kita tahulah okey candle ni candle bullish. Positif lah, harga dia sedang meningkat naik. Okay, kalau biasanya candlestick positif ni, candlestick bullish ni ataupun hijau ataupun putih, dia akan open pukul 9 pagi tu dengan harga yang rendah. Contohlah kata dia open pada pukul 9 ni harga katalah 50 sen. And then sebelum dia nak naik lebih tinggi tu, dia mungkin turun sikit. Dia open tadi 50 sen, mungkin dalam pukul 9.30 macam tu dia turun sikit bawah daripada 50 sen. Kita ambil lah 45 sen. So dia akan jadi shadow ataupun echo ataupun wick kita panggil. Maksudnya dia meninggalkan harga yang rendah and then dia naik balik. Sampailah petang tu sebelum dia nak tutup pukul 5 tu, katalah dia nak tutup pada harga 80 sen lah kata. Sebelum dia nak tutup pukul 5 pada harga 80 sen ni, dia pernah naik pada hari yang sama Isnin tu, pernah naik pada harga paling tinggi katalah 85 sen. Tapi dia turun balik untuk buat tutup close petang tu pukul 5 pada harga 80 sen. Maka dia akan tinggalkan shadow ataupun echo ni. Dia boleh jadi candle yang tak ada echo, boleh jadi candle yang ada echo. So dia terpulang pada pergerakan pada hari itulah. Contoh macam hari ni Isnin. Okay, ni macam kalau dia tinggalkan shadow ni, maknanya dia ada pergi sekejap lah paling tinggi sebelum dia close harga 80 sen tu. Tu akan terjadinya shadow. Yang ni kita panggil body. Yang candlestick warna hijau ni kita panggil dia sebagai body. Ni echo ataupun shadow. Sama juga dengan candlestick color merah. Macam mana candlestick color merah ni terbentuk? Bila mana pada pukul 9 dia open tinggi. Katalah dia open pada harga RM1.50 pukul 9 pagi. Lepas tu dia sempatlah naik sekejap RM1.60. And then dia turun all the way sampai petang sebelum tutup pukul 5 ni, katalah dia tutup pada harga RM1. Tapi sebelum dia tutup harga RM1, dia sempat pergi bawah RM1.90. So jadilah echo dekat bawah sebelum dia tutup harga 90 sen. So katalah kalau you all nak lukis,
Apa yang berubah adalah pergerakan dia punya open dengan close je. Kalau you all tengok dekat sini kan. Kalau hijau open bawah, open rendah, close tinggi. Tapi kalau merah, open yang tinggi, close yang bawah. That's why dia jadi colour merah. So bila kita nampak dua candle ni, kita dah tahu dah. Oh ni maknanya candle hijau ni memang orang tengah membeli. Dia tengah bullish lah. So mungkin akan naik lagi kan. Kita tak tahu. Dan kalau kita nampak candle merah itself ni, kita tahu oh ini candle ni orang banyak menjual lah, profit taking ke apa ke kan. So maknanya kita tahu oh harga tengah turun. So kita boleh baca actually daripada candle itself tu adalah psikologi trader dekat dalam ni. Sebab kita boleh tahu kalau hijau apa, kalau merah apa. Alright. Seterusnya. Okey, kepentingan candlestick. Kenapa sebenarnya candlestick ni penting? Sebab kita nak tengoklah kan macam mana pergerakan harga dalam pasaran tu. Sebab kalau kita pakai sebenarnya candlestick itself, ada trader-trader kat luar sana yang pakai candlestick semata-mata pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita panggil dia naked trading. Maksudnya dia pakai candle je, dia tengok chart je, dia tengok pergerakan harga je. Tak ada benda-benda lain. Tapi candle itself ni sebenarnya you all boleh juga gabungkan dengan technical analysis yang lain. Contoh macam you all nak tambah apa, moving average yang saya dah pernah ajar dulu, EMA. You all nak tambah dengan momentum, oscillator ataupun indicator. Saya tersilap kat situ. Oscillator ataupun indicator. Tak kisahlah apa-apa, MACD, RSI, stochastic, anything yang selesa yang kita boleh padankan dengan candlestick pattern tu sendiri. Right. Ini juga orang kata kalau kita guna candlestick ni, kita sebenarnya macam saya cakap tadi, kita boleh baca psikologi trader-trader ni sama ada apa, dia nak tamak ke, dia takut ke, dia nak letak harapan lagi untuk naik ke kan. So kita boleh baca dekat situ. Kalau candle panjang hijau maknanya kita tahulah memang demand lebih daripada supply. Orang membeli. Semua orang bertumpu pada stok tu. Kan kalau kita tengok petang ni sendiri pun sebenarnya sebelah petang even hari ni banyak je sebenarnya candle-candle yang breakout yang buat memang sebatang candle hijau yang sangat panjang So candlestick juga kita dapat orang kata maklumat yang orang kata penting yang tak ada dalam bacat. Sebab beza antara candlestick dengan bacat, bacat tak ada body, candlestick ada body. So tu beza antara candlestick dengan bacat itself lah. That's why kalau common trader semua akan pakai candlestick pattern, candlestick itself lah instead of bacat. Dan candlestick juga banyak digunakan oleh professional trader, even investor ataupun hedge fund ataupun bank ataupun analis. Sekarang ni pun banyak analis yang dah pakai technical analysis pakai candlestick pattern, pakai chart pattern, banyak lagi. So itu antara kepentingan candlestick lah yang perlu you all tahu. Okay, so next kita akan belajar jenis-jenis candlestick yang penting. Alright, sebenarnya kan kalau nak ikutkan candlestick itself ni dia banyak sangat pattern candlestick yang sampai you all sendiri pun takkan ingat lah. Macam kalau saya dah memang kita belajar sebelum ni dalam MSTA, CFTE memang kita belajar candlestick. So nak tak nak memang kena ingat. Jadi kalau for those yang tak ingat ni tak apa. Sebab yang penting at least you all boleh recognize the pattern itself ni bila you all tengok chart. Tu yang paling penting. Tak ingat dia punya nama tak apa, it's okay. Yang penting you all tahu cara you dapat detect benda tu, and you all tahu cara macam mana nak guna candlestick pattern tu. Macam mana nak beli, macam mana nak cut loss, guna candlestick pattern. Okay, so ini adalah antara sebahagian daripada candlestick yang kita akan biasa tengok, ataupun siapa yang trade guna candlestick ni dah biasa tengok dalam you all punya chart. Macam kalau bullish punya candlestick pattern ni kita boleh tengok bullish engulfing, harami, piercing, morning star dan juga hammer ataupun inverted hammer. Untuk yang bearish candlestick pattern and bearish candlestick pattern ni kita panggil bearish engulfing, bearish harami, dark cloud cover, evening star, hanging man ataupun shooting star. So as for now ni kalau macam you all baru nak start belajar ataupun nak familiar dengan candlestick pattern ni sebenarnya banyak jumpa dalam kita punya chart harian kita lah kalau kita biasa tengok chart. So senang you all nak identify dan orang kata simple lah nak trade guna pattern-pattern ni pun simple. Dia boleh ada
Pattern candlestick itself ni boleh ada single pattern, contoh macam ni lah, hammer, inverted hammer, hanging man, shooting star. Kalau candle yang couple, macam engulfing, harami, piercing, candle yang triple, morning star, even ada candle yang ada 5 candle pun ada, tapi saya tak cover lah sebab nanti you all pening kan, kita belajar yang simple-simple dan yang senang-senang je. Okay, untuk bullish candlestick pattern ni saya kena lukis sikit. Untuk bullish candlestick pattern ni kan, biasanya you all akan jumpa candle ni ataupun cara kita nak pakai candle ni kan, dia bullish candlestick pattern ni biasanya kita akan jumpa dekat bottom. Dekat bottom, apa maksud bottom? Contohlah macam kalau chart kita kan, dia tengah turun macam ni, and then dia buatlah V shape macam tu, then you akan jumpa candle ni, candle bullish engulfing ni ataupun bullish harami sama je, you akan jumpa dekat bottom of the chart. Maksudnya chart tu tengah turun, and then dia sebelum dia nak naik balik, you akan jumpa pattern tu tengah-tengah tu. So bila you boleh identify that pattern tu tengah-tengah, you boleh buat decision sama ada you nak beli ke tak. Sebab bullish engulfing, bullish candlestick pattern adalah untuk kita melakukan pembelian. So you all kena identify lah pattern-pattern ni ada tak you jumpa dekat bottom of the chart tu. Kita cari dekat bottom sebab apa kita cari dekat bottom? Sebab kita jumpa je pattern ni, kita dah tahu dah lepas tu dia nak naik. Tu kita punya orang kata kita punya pembacaan untuk candlestick pattern lah. Kalau kita jumpa pattern bullish candlestick ni, maknanya kita tahu chart tu nak naik. Jadi kalau you all boleh jumpa, then boleh buat decision lah sama ada nak beli ataupun tak. Okay, so macam mana kita nak identify pattern-pattern candlestick ni? Okay, first thing first, kalau bullish candlestick pattern, dia first candle mesti color merah. First candle mesti color merah, second candle mesti berlawanan color. Maksudnya kalau first candle color merah, second candle mesti color hijau. Untuk bullish candlestick pattern yang 2 candle, maksudnya couple lah, 2. Macam bullish engulfing dan juga bullish harami. So first candle sebab apa? Dia ada reason. Sebab apa dia color merah? Sebab masa tu harga tengah turun. And then next candle, why dia color hijau? Sebab menunjukkan dia nak mula naik balik harga tu. Jadi dia mesti berlawanan color. Dia tak boleh sama color merah, dia tak boleh sama color hijau. Dia mesti salah satu. So first candle color merah, second candle color hijau. Kalau 2 candle semua pun sama. First candle mesti color merah, second candle mesti color hijau. Untuk morning star dengan evening star ni boleh jadi 2 candle hijau, boleh jadi 2 candle merah. Dia tak rigid sangat lah. Tapi kalau untuk morning star ni, last candle mesti color hijau. Okay, mesti color hijau. Sebab kita nak tengok ni dia ada 3 candle. Untuk saya cerita yang ni dulu, saya cerita yang kat sini dulu. Okay, untuk yang bearish candle, untuk yang 2 couple punya candle ni, bearish engulfing, dia mesti berlaku dekat top of the chart. Maksudnya harga tengah naik, and then kita jumpa pattern tu dekat atas, maka kita tahu dah dia nak turun. So pattern tu akan terjadi biasanya dekat top of the chart. Top of the chart. So kalau you all nampak dekat chart tu tiba-tiba naik-naik macam hari ni kan, banyak kan counter yang naik kan. So kalau you all nak identify bila mana you dah kena exit ataupun kena keluar ataupun kena jual, you akan jumpa this kind of pattern. Kalau jumpa lah, kalau tak jumpa tak apa, sebab not every chart you akan jumpa the pattern. Depends on kepada masing-masing, sebab ada orang boleh nampak, ada orang tak boleh nampak. Kan? So depends, kalau you all nampak then you all tahulah, oh okay, it's time for you to sell. Same, sama juga dengan bullish candlestick pattern, you dah tahu dah, okay ni dah masanya untuk membeli. Tapi bila nak beli, kejap lagi saya cover. Okay, so itu adalah cara kita nak identify bullish candlestick pattern ataupun bearish candlestick pattern. Saya punya nasihat adalah bila mana chart tu tengah menaik, not even dia buat correction pun, kalau boleh, kalau you jumpa pattern tengah-tengah tu tak payah ambil lah, sebab kita tak tahu dia, kita tahu dia bukan dekat bottom, dia di tengah-tengah perjalanan. Unless di tengah-tengah perjalanan tu berlaku macam ni, dia tengah naik ni tapi berlaku correction, dan ini boleh.
Kalau macam ni kan, dia harga ni tengah menaik, tapi on the way dia nak naik tu dia buat pullback ataupun retrace. Ini you boleh cari dekat sini ni semua, masa retrace ni. Dan bila you jumpa bullish candlestick pattern, you dah tahu okay, boleh beli dekat sini. Dia tak kalau dia berlaku lah kata dekat tengah-tengah perjalanan dia naik ni semua ni, you boleh abaikan jelas sebab kita tak tahu how deep dia boleh turun. Unless you dah tahu okay, this is the bottom of the chart, then you know you boleh beli kalau you jumpa this kind of pattern lah. Okay, tu untuk engulfing, harami, piercing dengan morning star. Okay, next ialah okay, hammer dengan inverted hammer. Hammer dengan inverted hammer adalah bullish candlestick pattern tapi dia single candle sahaja. So maksudnya you boleh buat decision, you lagi senang lah buat decision. You jumpa je satu ni, you dah tahu dah okay, you boleh buat decision masa tu juga ataupun esoknya sebab dia ada satu je candle. Macam hammer dengan inverted hammer, dia bullish candlestick pattern. Maka kalau bullish candlestick pattern, again dia akan berlaku dekat mana? Dekat bottom. So hammer ni you boleh jumpa dia dekat bottom lah. Ni saya lukis dia tengah-tengah So dia sebenarnya maksudnya dia berlaku ni di tengah-tengah sini lah. Di tengah-tengah ni. So kalau lah kata you jumpa hammer, pattern hammer ni dekat bawah ni, so you boleh lah buat decision. Kalau hammer dia bullish candlestick pattern. So maksudnya kalau you jumpa hammer ni ataupun inverted hammer, hammer ni bentuk macam penukul tu lah. Inverted hammer dia terbalik daripada penukul. That's why dia terbalik lah. Ekor ke atas, kepala dia dekat bawah. Okay, so kalau you jumpa hammer ataupun inverted hammer, you boleh buat decision untuk buy. Okay, buy tu kalau you jumpa the next day lah. Buy kita belum cover lagi macam mana cara kita nak buy tu. Kejap lagi saya terangkan. Sekarang ni kita tengok dulu pattern dia macam mana. Okay. Alright. And then untuk hanging man dengan shooting star, ini adalah bearish candlestick pattern, which is you akan jumpa dekat top of the chart. Top of the chart tu macam ni lah. Top ni harga tengah naik and then ke atas ni you akan jumpa hanging man ataupun shooting star. Hanging man then dia turun kalau nampak hanging man lah. Kalau nampak shooting star, hanging man ni kan, apa yang you boleh ingat, dia sebenarnya kalau nak ikutkan pattern dia sama tau dengan hammer. Tapi apa yang membezakan dia adalah hammer dekat bawah, hanging man dekat atas. Untuk shooting star dia sama bentuknya dengan inverted hammer, tapi inverted hammer berlaku dekat bawah, dekat bottom of the chart. Shooting star berlaku dekat atas chart. Maksudnya dia dekat top lah, harga dah dekat top. Kita nampak shooting star and then kita tahu dia nak turun. So kalau you dah nampak shooting star tu, you pandai-pandai lah take profit ke apa ke kan. So you boleh orang kata identify lah. Okay, untuk saya clearkan dulu. Untuk candlestick ni yang bullish candlestick pattern, contohlah kata kalau you all pakai, kalau you all boleh identify lah bullish engulfing ataupun bullish harami ataupun piercing, apa yang you boleh buat adalah kalau you all pakai time frame daily time frame daily. So bila kita pakai time frame daily, bermaksud you kena tunggu 2 hari sampai pattern ni lengkap, baru boleh buat decision pada hari ketiga. Bukan pada hari kedua ni you dah buat decision nak buy. No, you kena tunggu pattern engulfing tu wujud. Engulfing ni pattern yang nombor 2 ni lebih tinggi daripada pattern pertama. Dia terbalik dengan harami. Harami pattern kedua lebih rendah daripada pattern pertama. So kalau you pakai time frame daily, you make sure, contohlah hari ni hari Senin, okay, terbentuklah satu candle. And then the next day is Selasa, terbentuk satu candle yang macam ni. So pukul 5 petang bila candle dah tutup, bila market dah tutup, you identify, oh ini macam bullish harami. So apa yang you nak kena buat adalah next day, which is hari Rabu. Hari Rabu baru you boleh buat decision sama ada nak beli ataupun tidak.
Itu kalau 2 candlestick. Kalau 1 candlestick macam contoh hammer, maksudnya hari Senin tu you dapat detect, oh ni hammer lah ataupun inverted hammer. Then the next day which is hari Selasa, you dah boleh buat decision sebab candle tu dah lengkap, dah complete. Tapi kalau morning star ataupun evening star, morning star kat bawah ni kita boleh, kita senang je nak ingat dia punya nama sebab dia morning star. So bila pagi tu orang kata nak macam sunrise lah, that's why dia panggil morning star. And then petang evening tu nak sunset, that's why kita panggil dia evening star. So untuk morning star dan evening star ni pula, kalau kita nak guna pattern ni, kita kena tunggu. Hari pertama dia buat 1 candle, hari kedua dia buat 1 candle, dan hari ketiga which is hari Rabu dia buat 1 candle, barulah lengkap morning star sebab dia kena wajib ada 3 candle. So macam mana kita nak, bila kita nak beli, kita kena tunggu hari keempat which is hari Rabu. Barulah kita boleh buat decision sama ada kita nak beli ataupun tidak setelah lengkap morning star ni punya 3 candle. Itu kalau daily. Kalau weekly maksudnya ni minggu pertama which is hari Isnin sampai Jumaat, and then the next candle ni engulfing ni adalah pada minggu kedua which is another Isnin hingga Jumaat. Maknanya 2 minggu. So minggu ketiga you baru boleh buat decision sama ada nak beli ataupun tak. Itu kalau untuk longer time frame. Tapi kalau untuk smaller time frame, kita ambil lah contoh katalah time frame 15 minit. 15 minit you ambil, ini 15 minit yang pertama, ini 15 minit yang kedua. Katalah candle ni terjadi pada pukul 10 pagi. So another 15 minit adalah pada pukul 10 suku. So you hanya boleh buat decision lepas 10 suku. 10 hingga pukul 10 hingga 10.15, 10.15 hingga 10.30. So maksudnya selepas 10.30 baru you boleh buat decision sama ada nak beli ataupun tidak. Macam tu. So time frame ikut suka masing-masing lah. Kalau rasa nak guna time frame shorter untuk trader, then it should be no problem. Boleh pakai at any time frame. Tapi kalau dah time frame pendek kecil macam 5 minit ke 1 minit tu, biasanya orang tak pakai candlestick kan. Dia tengok, adalah benda yang dia tengok kan selain daripada candlestick pattern. So kalau nak cepat untuk trader tu mungkin you boleh lah pakai kan time frame 15 minit, time frame setengah jam, time frame 1 jam, 4 jam, tu terpulang kepada masing-masing. Cumanya kena tunggu 3 pattern ni lengkap. So kalau macam candle ni, morning star kalau 15 minit, maknanya dia kena ambil masa 45 minit lah untuk dia lengkapkan candle, dan baru you boleh buat decision the next day tu. Sama ada you nak beli ke apa ke. Okay, alright. Boleh faham so far? Okay saya beralih kepada next ni. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan nanti you all boleh simpan dan nanti kemudian boleh tanya Okay, next. Macam ni tadi untuk satu candle ni sebenarnya dia very simple lah pada saya sebab 1 hari je you tengok candle tu, contohlah candle tu you nampak pada hari Rabu, and then the next day hari Khamis you dah boleh buat decision sama ada kalau you jumpa bullish candlestick ni you nak beli ataupun bearish candlestick ni you nak jual. Boleh pakai any lah, any orang kata time frame ikut suka masing-masing lah tapi biasanya kalau even saya sendiri, saya akan tengok dekat daily. Daily time frame should be okay sama ada you nak buat decision the next day ataupun tidak. Simple je. Macam saya cakap tadi, nama you tak perlu kata ingat yang penting you ingat the pattern ni sendirilah. Cuma apa yang penting, kalau macam saya cakap tadi kan, kalau candle pertama ni merah, dia punya next candle dia kena buat reversal, wajib buat reversal. That's why dia akan jadi color hijau. Baru bila dia buat reversal, maksudnya ada menunjukkan orang nak membeli pada harga tu, then barulah you masuk. Kalau masih ada merah belum nampak signal yang mengatakan orang dah start minat belian dah pada pada saham tu. That's why kita kena tunggu ada reversal candle which is color hijau. Berlawanan lah kalau macam bearish candlestick pattern, the next day ni
wajib color merah. Sebab apa? Sebab dia punya logik dia naik dulu. So naik dulu dia akan jadi first candle is color hijau, and then dia kena buat reversal. Kalau the next candle ni pun color hijau, maknanya dia belum ada any reversal. Any reversal tu, reversal adalah first signal lah sama ada you nak jual ataupun tidak. Reversal ni bila saya sebut perkataan reversal, dia boleh guna pakai pada dua-dua. Maksudnya untuk bullish candlestick daripada merah reverse menjadi hijau, daripada bearish ni pula daripada hijau reverse kepada merah. So that's why dia kena ada color yang berlawanan. Untuk yang ada 3 candle, last color ni mesti ikut color yang macam yang lain-lain lah, which is color hijau. Kita kena nampak dia ada reversal. Sama juga dengan evening star, which is dia kena ada dia punya reversal color dia, which is color merah. Kalau ni, untuk ini hammer, inverted hammer, dia boleh jadi any color tau. Sama ada hijau ataupun merah. Ini tak kisah sangat sebab kalau kita belajar, kita memanglah boleh nampak kan dua-dua beza dia tu. Tapi kalau you all tengok chart nanti, candle tu kita boleh detect even hammer, inverted hammer, hanging man ataupun shooting star boleh add any color. Maksudnya boleh color hijau, boleh jadi color merah. Tu tak kisah sangat as long as you boleh jumpa the pattern lah. And then penting juga untuk kita tahu kadang-kadang hammer, inverted hammer, hanging man dengan shooting star ni dia punya kepala dia punya body dia ni memang kecil memang kecil. Dia bukanlah terlalu panjang, tak, dia memang kecil je body dia. And then ekor dia sebenarnya yang panjang. So kalau kita nak detect, kita kena tengoklah. Okay, ni nampak macam ekor panjang, body kecil. Then okay. Ada juga kadang-kadang in real chart you all akan nampak hammer ke, inverted hammer, hanging man, shooting star ni dia akan ada ekor kecil juga kadang-kadang ke atas. Ni case kita belajar ni tak adalah, tapi in real chart maybe you all akan jumpa ada yang ada ekor sikit je kat bawah, kecil je kat bawah tu. Dia tak terlalu panjang sebab kalau tak nanti nama dia bukan ni lah single candle punya nama. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak tengok dalam chart and then macam mana kita nak guna pakai candle tu. Maksudnya kita dah dapat detect dah ni candle ni, then macam mana cara kita nak beli. Okay, first thing first, kita tengok ini candle apa. Kalau you all boleh ni lah, kalau you all boleh identify, ini adalah bullish engulfing. Okay, macam mana kita nak trade guna bullish engulfing? Okay, katalah you all dah identify dah ini sebagai bullish engulfing. Okay, ni ada dekat top glove bullish engulfing. So apa yang kita kena buat? Okay, ni penting untuk you all kena tak kisahlah you all nak salin ke nak apa ke, yang penting you all kena tahulah macam mana cara nak masuk, nak entry untuk bila guna candlestick pattern ni. First thing first, okay, you dah nampak you dah boleh identify, okay, this candle adalah bullish engulfing. Apa yang you all perlu buat adalah kena identify antara dua-dua candle ni mana harga yang paling tinggi. Apa maksud mana harga yang paling tinggi? Maksudnya antara candle pertama dan candle kedua, dua-dua candle ni mana yang lebih tinggi harganya. So candle kedua. Untuk bullish engulfing, candle kedua lebih tinggi harganya. Jadi apa yang you all kena buat adalah tandakan harga yang paling tinggi. Antara dua candle ni tandakan harga yang paling tinggi dekat sini. Nampak tak? Dekat sini. So kita dah tahu dah, contohlah ni harga dia katalah 625, candle ni paling tinggi. And then cara nak masuk adalah pada next day ni, katalah hari Isnin ni hari Selasa. The next day ni hari Rabu, you kena tengok. Monitorlah dia, perjalanan harga kan pukul 9 dah start kan. You monitor, adakah pada hari Rabu ni candle ni melepasi harga yang you dah tanda tadi, which is pada harga 625. Lepas ke tak lepas harga ni? Tapi dekat sini kita tengok candle ketiga tak lepas. Okay, tak lepas. Candle kedua pun tak lepas. So kalau tak lepas, jangan masuk ya. Jangan masuk. Apa maksud lepas tu? Maksudnya dia break above 0.625. Break above harga yang you dah tanda tadi. Bukan you masuk ngam-ngam dia kena lepas. Harga tu kena lepas. So bermaksud kalau you tanda pada harga 0.625, kena lepas atas which is 0.63. Barulah kita kata dia lepas. Dalam erti kata yang lain adalah dia breakout. Dia breakout dia punya resistance lah. Kita dah tanda kan yang paling tinggi and then dia break dia punya resistance. Samalah juga sebenarnya penggunaan dia macam candlestick pattern. Which is hari ke 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-5 ni baru lepas
lepas yang you dah tanda tadi. So bila dah lepas ada yang dah tanda tadi, you masuklah, you entry. Okay, you entry. And then you tunggulah sama ada you nak jual, you nak ambil profit tu terpulang kepada masing-masing. And then salah satu cara untuk you ambil profit adalah dengan menggunakan candlestick pattern itself. So sama ada you beli menggunakan candlestick pattern, jual pun menggunakan candlestick pattern, ataupun you jual kalau you dah dapat profit, certain profit lah you rasa you nak ambil dalam berapa, ikut suka you berapa persen yang you nak ambil, you boleh jual, tak ada masalah. Okay, and selagi harga dia tak jatuh bawah daripada candle yang you dah identify tadi, ni candle ni, you kena tanda bawah dia pula. Tanda bawah ni untuk apa? Untuk kita cut loss kalau candle tu tak jadi. Kalau candle tu tak jadi, maksudnya tak naik according ikut yang kita nak lah kan. Dia naik sikit, lepas tu dia turun balik dekat sini, bawah daripada ni memang you kena cut. Tapi selagi tak turun bawah daripada candle ni, you boleh hold. So ini yang terjadi pada top glove. Nampak tak? Selagi dia tak kena, you hold lah all along the way. Sampailah ikutlah ada candle you nak jual pada you punya certain amount of percentage, ataupun sama ada you jumpa any candlestick bearish pattern, then you boleh jual. It's up to you. Okay. Tu macam tu cara kita nak masuk ataupun entry guna candlestick pattern. Itu kalau bullish engulfing. Kalau BO body ke kalau ada wick perlu tanda. Okay, kalau ada wick kita akan tanda pada wick. Dalam kes ni belum ada wick lagi, ni masih body. So whenever ada body ke wick ke, kita tanda mana yang paling tinggi. Itu untuk buy tau. Untuk buy kena always ingat antara dua candle mana paling tinggi. Kalau morning star antara 3 candle mana paling tinggi. Okay, ini contoh kalau kita nak sell. Kita jumpa bearish engulfing. So bearish engulfing, apa yang you all kena buat? Antara dua candle ni mana paling rendah. Tadi beli mana paling tinggi. Ni sell mana paling rendah. So candle pertama dan candle kedua, apa maksud paling rendah? Harga dia jatuh bawah. Harga dia bawah daripada antara dua candle. So antara candle pertama dan candle kedua, candle nombor 2 jatuh lagi bawah daripada candle pertama. So macam biasa, sama juga yang first tadi, you tandakan dia yang mana paling rendah. Dan bila nak buat decision, tunggu the next day. The next day ni kebetulan memang turun. So katalah kat sini harga dia berapa? 30 sen. Okay, harga dia 30 sen. Whenever candle yang ketiga ni harga turun below dan 30 sen, you kena jual. You kena cut lah, cut ataupun jual. So kita tandalah kat sini just in case kalau tak jadi kan, tiba-tiba dia naik balik, so you kena cut lah, you boleh hold lah kalau tak naik balik. Tapi kalau dia dah turun, you kena cut ataupun kena jual kalau dia dah turun melepasi bawah daripada 30 sen yang you dah tanda. Okay, tu cara untuk nak jual. So kalaulah kata you ini pula adalah bentuk apa? Bearish harami. Bearish harami untuk jual. Jual kita jumpa, nampak tak saya cakap tadi kat top of the chart kan? So you tengok dekat chart ni pergerakan harga dia adalah dia naik and then dia turun. This is what we call top of the chart. Kalau katalah tadi yang bullish ni, kita nampak dia dekat bottom of the chart. So you tengok kat sini, chart ni macam ni and then dia naik. Macam tu. So bottom of the chart lah kita panggil. Alright. Ini apa? Ini pattern apa? Ini boleh kita kata dia sebagai piercing. Tapi piercing case kat sini, sebab piercing ni agak susah nak cari dalam chart ni. So kalau you all tak biasa, kalau boleh tak ikut you all lah, tak payah pakai pun tak apa kan. Not every chart tu you nak kena jumpa mana apa ni bullish harami, mana bearish engulfing, tak semestinya. Okay, so apa yang saya dapat detect kat sini adalah piercing. So bila piercing dia sama juga cara nak entry dia. Untuk buy, as long as buy, then you kena cari antara dua candle mana paling tinggi.
So antara dua candle ni saya rasa lebih kurang sama je ni kan tinggi dia kan. Tak apalah kita garis je sama-sama sebab dia ada ekor dia juga coet kat sini. So kita garis je kat sini. Then hari pertama, kedua, ketiga. Nampak tak? Hari ketiga ni dia dah melepasi candle tu. Walaupun hari ketiga ini adalah candle merah. Sebab dia tengah berjalan kan pada hari tu, which is hari pukul 9 hingga pukul 5. Jadi kita tak tahu lagi apa kesudahan candle yang nombor 3. Tak apa, kita masuk je. Okay, sebab dah ada signal yang mengatakan kita dah boleh entry. So tak apalah kita entry je lah. As long as dia above daripada ni, anggaplah ni sebagai 338 lah 38. So yang candle ketiga ni dah melepasi 38. So you boleh entry lah atas 38 sen which is 0.385. So tunggulah. So bawah ni you tandalah tengok kalau just in case tak jadi ataupun dia turun, then you have to cut loss kat sini. Tapi kalau dia jadi, then you tunggu je lah sampailah another candle yang you nampak macam signal candle sell ataupun apa you rasa you dah ada profit daripada 38 sen setengah ni sampai ke harga dia pergi berapa? 425. So dah cukup kalau untuk you take profit, then you take profit lah. Macam tu. Okay, itu untuk piercing. Untuk ni apa namanya, ni apa ni? Ni apa? Ini apa? Ini adalah dark cloud cover. Dark cloud cover. So dark cloud cover adalah candle yang menurun. Maksudnya signal bearish lah untuk you sell. So macam mana cara nak tengok? Kalau nak tengok cara nak sell, first thing first, tengok antara dua candle mana paling rendah. Mana paling rendah. So ini case ni dia ada ekor. So you ambil lah dekat ekor dia. Okay, you tanda dekat ekor yang paling rendah. Antara dua candle ni punya harga lagi rendah daripada candle yang kedua. Jadi you tandakan candle ni. Tandalah. Tandalah sampai hujung. Kalaulah kata ni B auto pada 12 Jun. So you boleh tengoklah after 12 Jun apa yang terjadi bila you dah jumpa ataupun bila you tak cut ataupun bila you tak sell. Saya tak nak tunjuk real chart, you tengok sendiri. Okay, B auto. Alright, and then macam cara you dah tanda tadi kan, katalah harga ni kat sini pada harga 220 lah, ambil 220. So whenever candle next ni pergi bawah daripada 220, kat situlah signal sell you. Maksudnya you kena jual. Okay, tak payahlah kata tak apalah boleh naik balik kot. Tak, kita trade based on what we see, bukan based on what we think. Based on what we see. Apa yang kita tengok ni, oh ni signal sell. So tak payah cakap banyak, kita jual je. Lepas tu kalau nak naik, then it's not your rezeki lah. Kita fikir macam tu je. Tapi kita kena ikut kita punya trading system. Trading system kita katalah kita guna candlestick pattern, then you have to follow the rules lah. Okay, katalah ni hari ketiga. Hari ketiga ni you kena monitor lah apa yang you trade ni. Contoh kalau you trade guna candlestick, you memang kena monitor hari-hari. Kena monitor hari-hari. You monitor, tengok hari ketiga, oh belum turun lagi. Hold lah. Boleh hold lagi, tak ada masalah. Mana tahu tiba-tiba dia buat another candle hijau kan. You belum jual. So okay je, tak ada masalah untuk hold. Tapi kalau the next day tu tiba-tiba dia buat candle turun, contoh macam ni, katalah macam ni, macam tu, then you have to cut lah, you have to sell. Tak ada cara dah, kena jual. As long as dia jatuh bawah daripada harga yang you dah tanda tadi. Kalau ada ekor, adalah ikut ekor lah. Kalau tak ada ekor, then you follow dia punya body. Macam case ni, dia ada ekor, then you follow dia punya ekor. Tu cara dia. Next is ni, Morningstar. Morningstar. Kan, Morningstar. So Morningstar, nampak tak tadi kalau kita belajar Morningstar ada dua candle terakhir adalah colour hijau. Tapi dalam kes ni dia tak jadi colour hijau untuk yang tengah-tengah ni. Dia ada last je yang colour hijau. Yang penting last ni colour hijau lah ya. So if kita dapat detect this one is a Morningstar, maknanya contoh kita tunggu ni hari Senin, Selasa dan hari Rabu tamat pukul 5 petang. Hari Khamis tu tengok ni macam Morningstar sebelum market mula lah, sebelum market start. Tengok ini macam Morningstar. Dan you tandalah ni Morningstar. So apa yang you kena buat next is tandakan mana paling tinggi antara tiga candle. Okay, dalam kes Morningstar ni 3 candle. Jadi 3 candle ni you tanda mana paling tinggi. So kat mana paling tinggi dia?
Paling tinggi adalah pada candle yang ketiga. Ketiga ni dia punya ekor dia lebih tinggi daripada antara semua candle. So you tanda pada candle yang nombor 3. Nampak tak? Dekat sini baru dia buat breakout. Dekat sini baru dia pecahkan pattern Morningstar tu sendiri. Katalah kat sini pada harga, ambillah cincai lah 45. Okay, hari ke pertama, kedua, ketiga ni Senin, Selasa, Rabu, Khamis tak break lagi ni. Tak break lagi 45 ni. Relax dulu, jangan masuk. Sebab apa kita kena tunggu candle tu break atas kita apa yang kita tanda. Sebab kita nak confirmation mengatakan dia dah break. Kalau kita tak ada confirmation, masuklah kat sini sebab nanti takut termiss. Then kalau you masuk, apa terjadi? The next day lagi turun. Bahaya tak? Bahayalah sebab tak ada confirmation, you dah masuk. So kita kena tunggu confirmation. Confirmationnya macam mana? Confirmationnya adalah bila dia break candle yang you dah tanda tadi tu. Okay, so hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis belum break. Jumaat belum break. Isnin belum break lagi. Selasa baru dia break. Selasa lah baru you entry. Nampak tak? Dekat situ you tak perlu rushing tak perlu rushing tiap-tiap hari nak masuk, nak entry, tak perlu rushing nak tengok setiap masa. Contohlah kata kalau you dah tengok, okay, you dah identify dah pada hari Rabu, okay, pattern Morningstar ni. Okay, then the next day ni just monitor je sama ada dia naik ke tak naik. Sebab kita dah ada dalam kita punya mind, kita punya kepala, which is break harga sekian-sekian, break harga 45 sen, then baru you entry. Selagi tak break, jangan entry. That's why kita tak rushing, kita cool je lah kan. So hari Selasa next week tu baru dia break, and then masa ni lah baru you entry. Lalu kalau you entry and then you tunggu je lah, whenever ada profit then you let go. As for market now ni memang biasa saya suggest kepada klien ke apa untuk take profit bila you ada untung lah. You take the money when you see the money. And then you tandalah juga, jangan lupa tanda kat bawah just in case kalau dia tak ikut apa yang you nak. Contoh kalau dia turun kan, ambil lah candle, contoh candle dekat sini. Turun pada yang ni, instead of naik, dia turun dekat sini. You dah beli dah ni, then you have to cut lah kat bawah daripada ni. Cut tu terpulang pada masing-masing lah. Depends on dia punya kepanjangan ataupun pendeknya candle tu. Kalau panjang candle which is you will incur the bigger losses, then you have to letak cut loss yang small lah supaya you tak terlalu besar ruginya. Tu depends kepada masing-masing sebab setiap orang punya capital tak sama dan setiap orang punya risk pun tak sama, masing-masing lain-lain. Okay, itu untuk Morningstar. Kalau untuk ini, okay, ini Evening Star. Evening Star, nampak tak Evening Star? Dia jadi macam ni, nampak tak? Ekor ada. Tapi kita boleh identify ni sebagai Evening Star sebab dia berlaku dekat mana? Dekat atas, dekat top of the chart, dia yang paling atas sekali. Okay, kita ambil lah, kita first thing first, kita identify, okay, ini macam Evening Star ni kan. Okay, tak apa, kita ambil, kita tandakan mana candle yang paling rendah. Always ingat nak sell kena cari candle yang paling rendah, nak buy kena cari candle yang paling tinggi. So kena ingatlah yang tu, nak buy kena cari paling tinggi, nak sell kena cari paling rendah. So bila you nak sell, antara tiga candle ni mana candle yang paling rendah? Kita tengok candle pertama ni nampaknya harga lagi rendah daripada antara dua candle ni. Termasuk ekor. So you tandalah dekat ekor dia dekat sini. And then hari ke berapa baru boleh sell, baru ada confirmation untuk sell. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Next week lah maksudnya kalau kita daripada Isnin kan. Next weeknya tu kalau dia turun below daripada harga yang dah tanda tadi katalah RM1.07 ke RM1.08, bawah daripada RM1.08 baru you jual, baru confirm dia nak turun. So baru you boleh jual lah. Bawah daripada 108 maknanya 1.07, 1.06 terpulang lah kan. As long as you jual ataupun you cut loss, macam tu. And then tandalah juga dekat atas ni just in case kalau dia tak jadi kat situ. Tapi so far tak ada. Sebab apa saya suruh cari dekat bottom ataupun dekat top, bukan kat tengah-tengah? Sebab bila dia dah terjadi kat bottom, especially on V-shape pattern, dia biasanya bila jumpa pattern tu, dia akan naik. Kalau pattern tu dekat atas, bila jumpa pattern tu, dia akan turun. Sebab dia dah buat V-shape.
So jaranglah dia nak ada another candle yang tiba-tiba lepas daripada ni and then baru diturun balik. Jarang juga unless ada certain macam maybe ada news kan, ada any good or bad catalyst, then barulah terjadi. Sebab tu kita suruh cari dekat bottom ataupun dekat dekat bottom ataupun dekat top of the pattern itself. Okay. Ni saya pakai candle daily Tengok saya punya chart ni semua daily. One day tu maksudnya daily candle lah, meaning to say satu candle mewakili satu hari daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Okay, so ini apa? Ini lebih kurang macam hammer lah sebab dia punya ekor panjang, body dia pendek. So kalau hammer punya case ni dia senang sebab dia ada single candle je. So bila single candle kita boleh identify dia. Contoh kita dapat candle ni kita nampak candle ni hari Rabu. So the next day tu ni tak ada candle ni, the next day ni ada doji je. So the next day ni tak ada lagi indikator, tak ada any signal. Sama juga macam biasa, kalau you nampak hammer you kena tandakan dekat atas sekali. Kalau hammer of course kepala dia dekat atas kan. Kalau inverted hammer dia terbalik. Tapi kalau kat hammer ni you tanda dia yang kat atas ni. So any harga yang melepasi kepala dia ni you dah boleh entry. Maksudnya the next day lah. If the next day dah lepas harga, then you boleh entry the next day. Macam ni ni pertama ni ada doji kan. Doji hari kedua tak nampak. So hari ketiga tu dia punya harga dah lepas dah apa yang kita tanda dekat kepala dia yang paling tinggi tadi. So boleh entry lah dekat sini. The next day boleh entry. Harga melepasi harga tu. Contoh kalau kita tanda kat sini katalah 49, harga yang kita nak entry adalah 0.495. Atas bukan ngam-ngam harga nak entry tau, bukan. Dia kena atas daripada harga tu. Baru kita boleh identify dia sebagai candlestick yang breakout lah, dah breakout kan. Harga dia atas tu baru confirm you boleh buy. Dan you buy lah. Dan apa you tengok kalau ni dia akan terus naik. So yang macam biasa kalau nak take profit tu terpulang kepada masing-masing. Okay. Itu kalau hammer. Kalau macam ni, case ni sebab nak cari inverted hammer pun agak susah. So saya ambil ni sebagai inverted hammer. Inverted hammer dengan hammer, beza dia terbalik lah. Hammer macam tukul kan, kepala kat atas. Inverted hammer, kepala dia dekat bawah. So cara nak tanda adalah you ambil ni. Sebab dia satu je single je kan. So you ambil ekor dia. Sebab ekor yang paling tinggi. Betul tak? Tadi kepala yang paling tinggi. Ni ekor yang paling tinggi. So you tandalah ekor dia ni paling tinggi kat sini. So katalah harga kat sini 96 lah kata. 96. So the next candle ni kebetulan memang naik tinggi atas melepasi daripada ekor ni tadi. 0.965. So you boleh entry at 0.965. Onwards lah. Kalau setakat 0.97 tak ada masalah. Tapi kalau janganlah sampai dah RM1 baru nak entry, dah lambat lah dah lambat. So itu kena pandai-pandai lah tengok risk you banyak mana you mampu tanggung. So you tandalah juga kat bawah dia ni just in case kalau ada tak jadi ke apa. Okay, macam ni kan dia dah naik dulu then baru dia turun. Turun pun dekat sini lah kalau you nak cut, which is you dah boleh take profit dah pun sebenarnya dekat sini nampak tak? Even sampai berapa? You entry katalah harga kat sini 965, dia pergi pun sampai atas daripada RM1. Sekejap je ni. Kalau pakai daily candle 1, 2, 3 hari je dah boleh profit. Nampak tak? 3 hari. Kalau you pakai candle 4 hours ataupun 1 hour, lagi cepat lah terpulang lah. Kalau candle daily pun dah berapa hari you boleh take profit. Itu kalau inverted hammer. Inverted hammer. So kalau next is sekejap saya pandang dulu. Okay, next ni adalah apa? Shooting star ke hanging man? Kalau confuse antara shooting star dengan hanging man, ingat je hanging man ni
dia orang yang tergantung, kepala yang tergantung. So you tengok ni, oh ni kepala dekat atas, dia punya badan, dia punya ekor dekat bawah, maknanya ni nama dia hanging man. So kalau you nak jual, kalau you nampak hanging man macam mana, kita tanda harga yang paling rendah, memandangkan dia satu je single candle, jadi yang paling rendah dia yang ni lah kan. So you tandalah the next candle ni dah turun melepasi harga yang you dah tanda, so you boleh jual ataupun you boleh cut loss kat situ. Okay, so ini dia jadi hari kedua. So hari kedua you dah memang kena ni lah, you dah kena cut lah. Dapat tak, sepanjang ni ini sebenarnya adalah uptrend punya signal. So you boleh carilah signal uptrend tu. Kalau katalah you ambil contoh lah, you dah beli kat sini, you macam ni contoh kan, macam ni. Contohlah kalau uptrend kan, kalau you dah nampak dia uptrend, you tak nak tunggu sampai all the way dia naik sampai hujung, then you boleh take profit dekat sini at any dia naik ni. Kalau nak beli pula at any pullback, you boleh cari ada tak candlestick pattern dekat any pullback ni. Kalau ada, you bolehlah pakai. Lepas tu you support lah dengan any oscillator yang lain macam RSI ke, macam MACD ke, tengok dia dah cross ke tak ke, ataupun you nak campur EMA itself tu dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Ikut suka kita lah, yang paling senang Okay, lepas tu and then next is okay, next ni adalah apa? Ini pattern apa ni? Apa namanya, terbalik daripada shooting star, hanging man, shooting star. Shooting star dekat sini dikali hijau. Dekat sini saya lupa pula dia apa, pattern apa kat sini. Saya ambil ni sebagai shooting star. So kalau you tengok shooting star kat sini, you macam mana cara nak jual dia adalah you tandalah kat sini. Yang paling bawah sekali untuk sell, kita cari harga yang paling rendah. So harga paling rendah dia memang satu je lah kan, jadi kat sini. So bila you tengok harga dia turun dah melepasi harga yang you dah tanda tadi, then you boleh sell. Okay, you boleh sell. Macam ni belum lagi kan, dia masih naik lagi. Mungkin ingatkan esoknya akan naik lagi, tapi esoknya dia dah turun melepasi. So apa yang you kena buat ialah take profit ataupun you cut loss. Kalau ada harga paling tinggi, harga-harga yang dulu you beli tinggi tu, then you boleh cut loss dulu ke apalah. Kalau you kejar harga ke apa kan, tu risiko masing-masing lah tapi ini adalah signal sell, which is you kena jual kalau harga tu dah turun melepasi candle tu, candle yang you dah jumpa tu. Okay, so dia apa namanya, kalau you all pakai macam trading view ke apa, dia sebenarnya kan boleh detect dia dah ada indikator untuk candlestick pattern ni. So macam kalau katalah you pakai trading view, saya ambil contoh sebab saya sendiri pun pakai trading view, you boleh cari sendiri pattern tu tau. Kalau you tak reti nak identify, you boleh cari sendiri pattern tu dekat charting software ni. Macam contoh trading view, you boleh je letak indikator. Ambil lah contoh satu indikator, katalah you nak letak ni apa nama, Morningstar. You nak letak Morningstar, so you bolehlah type dekat indikator tu, you letak Morningstar, so dia akan appear any indikator yang any Morningstar yang ada. Tapi sebab saya dah buat dah sebelum ni, dia kadang-kadang tak reliable sangat lah, sebab dia kadang-kadang berlaku dekat tengah-tengah kan, so susah sikit untuk kita identify. Cumanya apa yang you boleh buat, kalau katalah dia berlaku dekat bawah ataupun atas, bottom ataupun top, then you boleh ambil benda tu sebagai candlestick pattern itself lah. Contoh macam ni kan, ni kita boleh identify dia sebagai bearish engulfing. So bila you nampak bearish engulfing, you dah tahu dah dia nak turun, dan dia turun lah. Kan, kat sini dia nampak Morningstar, then you boleh tengok sama ada betul ke tak Morningstar you tu, dia apa yang terjadi pada next day. Macam kalau untuk B auto ni, you boleh tengok lah candle yang lepas ni, daripada 12 hari bulan ni, you tengok apa yang terjadi pada Bermas auto ataupun B auto. Apa tu, hari kedua katalah
Katalah hari kedua terjadi bullish engulfing, hari ketiga kita nak standby nak beli. Tapi at the end hari ketiga terbentuk bearish candle. Okey, dia macam ni kalau kita dah buat decision, memang kita tak tahu tau sebab hari ketiga kita buat decision untuk buy. Katalah dia dah jadi buy. Kita dah beli during the trading hour 9 hingga pukul 5. And then lepas tu you cakap tadi hari ketiga tiba-tiba bentuk bearish candle. Bearish candle tu you kena identify, adakah bearish candle tu melepasi bawah daripada yang you dah tanda tadi. Kita ambil contoh yang kat sini Kita ambil contoh dekat sini. Okay, dekat sini. Nampak tak? You cakap tadi kan, ketiga bearish candle kan. You dah beli dah ni. Dah beli dah, saya tanda lagi sekali you dah beli dah tadi katalah dekat sini. Okey. You dah beli dah kat sini kan? Tadi kan hari yang ni terjadi pada hari keempat. Dia sama je lah konsep yang you nak tanya tadi tu. Dah beli dah ni. Then hari the next day ni jadi bearish candle. Tak apa. As long as bearish candle ni tak duduk lepas bawah, melepasi harga yang kat bawah untuk bullish harami ni tadi, you boleh hold. You boleh hold. Sebab dia tak semestinya lepas kita dah beli kan, dia akan jadi hijau. Tak. Dia mungkin akan jadi hijau, sekejap merah. So as long as kalau you nak hold, harga tu mesti tidak melepasi candle yang ni, yang kita dah tanda ni dekat bawah dia ni tadi. Tu fungsi kita tanda bawah dengan atas. Kalau kita tanda atas untuk kita nak cari buy, which is harga yang mana lebih tinggi, you tanda buy, you tanda and then you buy. Tapi kalau just in case, contohlah candle ni candle yang kecil merah ni, tiba-tiba dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Macam ni. Barulah you cut loss. Itu sebenarnya cara untuk you nak guna candlestick pattern. Barulah you cut loss. Tapi kalau dia setakat jadi macam ni, dia setakat jadi macam ni, you boleh hold. Boleh hold as long as dia tak jatuh pada bawah daripada candlestick yang you dah tanda tadi. Okay. Boleh. Okay. So, apa lagi saya nak cakap tadi? Okay, so itu cara dia Jadi kalau kita tengok balik tadi at any bentuk candlestick pun, kalau you all jumpa, kalau kata kita tak tahu cara dia, tak ingat lah dia punya nama dia apa, you boleh je ambil. Okay, contoh tak ingat lah nama ni apa, tapi dia punya pattern ni macam familiar. Boleh lah, tak kisah kalau you rasa ni. Tapi kalau you dah biasa tengok macam hari-hari lah Kodos yang trade ni, hari-hari tengok candlestick tu itself, you dah boleh recognize lah. Ni macam candle ni, macam contoh ni. Ni pun you boleh recognize sebagai pattern apa. Kalau you nampak ni sebagai pattern candlestick, then boleh ambil je lah sebagai pattern candlestick. Tak ada masalah. Ni pun sama. Ni. Boleh je ambil pattern candlestick. Okey, saya nak bagi tahu last sebelum saya serah kepada Atikah balik. Tak tahulah ada yang tanya saya ke ataupun tak ada yang tanya, tapi sebelum you all tanya, saya bagi tahu dulu. Kalau katalah you dah identify, kita tak tahu sama ada candle yang kita identify ni dah bottom ataupun belum. Ni yang paling penting sama ada macam mana kita nak tahu ini dah bottom ke belum. Kita memang takkan tahu, tu first thing first. Okay, contohlah kita dah identify ini sebagai paling bottom lah paling bottom lah, contoh macam ni kat sini kan. Ini turun and then ni naik kan. Okay, so kita kata ini bottom. Okay, tak apa. Kita ambil je ni sebagai bottom. Okay, bottom. Katalah selepas kita ambil ni sebagai bottom, tiba-tiba ada another lagi candle yang turun daripada kita yang tanda tadi. Contoh sekejap saya tandakan dulu. Contoh saya tanda tadi. Kat sini yang paling tinggi, kita nak buy kan. And then lepas tu ni kalau just in case dia tak jadi. Okay, tiba-tiba candle yang ni. Candle kat sini, tiba-tiba dia jatuh lagi bawah kat sini. Macam tu. Dah turun dah. Kita dah identify ni dua candle ni. Tiba-tiba ada lagi satu candle yang turun bawah daripada ni. So, kalau ada candle satu lagi turun bawah, ni saya buat chart sendirilah. Saya buat chart sendiri. Ambil contoh lah, katalah ni. Okay, sini dia buat macam ni lah contoh. Okay. So,
Ini kalau first thing tadi you dah ambil dah ni sebagai bullish engulfing kan. Tapi tiba-tiba ada lagi candle kat bawah. So bila ada lagi candle kat bawah yang masih merah, ini dah tak boleh pakai ini dah jadi kita panggil apa? Dah busted dah. Tak boleh pakai. So kita tahu sebab ini bukan yang bottom. Dia ada lagi bottom. So apa yang you kena buat adalah cari lagi sama ada you jumpa ke tak pattern tu dekat bawah. Ambil lah kata ni tadi you jumpa ni lagi bawah ni daripada sini kan. So pattern ni dah busted dah tak boleh pakai. Jadi pattern baru, you kena cari pattern baru. Ada tak lagi any pattern yang berlaku dekat bawah? So macam mana nak cari? Okey, ambil lah contoh. Ni katalah dia dah turun bawah tadi, lepas tu dia buat macam ni. Ini kita boleh identify dia. Alah, saya lukis macam tak cantik sangat kan. Sekejap saya bagi dia cantik sikit. Contoh ni. Macam ni lah. Lepas tu dah jumpa ni dengan ni. Kita boleh ambil ini sebagai pattern baru. So you tandalah. Ini pattern baru yang you baru jumpa. Kat sini. Nama dia apa? Nama dia Harami. Nampak tak? So pattern ni tadi dah tak pakai tau. Pattern ni yang pakai sebab ni berada di bawah sekali. Apa maksud bawah sekali? Dia berlaku di bawah. Maksud harga turun dan dia berlaku di bawah. So you pakailah pattern yang ni pula sebagai nextnya. Then macam biasa tanda antara dua pattern mana paling tinggi. Kalau case ni katalah sama. So sama you tandalah balik. Sama. So the next day if lepas baru you buy. Macam tu lah dia kalau you nak cari mana bottom. Sebab kita tak tahu bila dia tengah berlaku, kita tak tahu candle tu bottom ke tak bottom kan. So macam mana nak tahu dia bottom? Macam tu lah dia. You kena tengok ada tak lagi another candle. Kalau tiba-tiba ada lagi another candle, jadi maksudnya you tak boleh pakai dah lah candle yang sebelum ni. Sama juga macam dia kalau dia berlaku dekat top. Kalau ada lagi harga yang lagi tinggi, you pakai yang mana yang lagi tinggi tu. Okay? Boleh? Apa ni penyata keuangan rugi macam mana tak berkaitan contoh ni naik. Okey, kalau apa ni kalau nak ikutkan sebenarnya candlestick pattern ni dari segi technical analysis. So kalau lah kata you nak tengok both actually memang kena tengok both sebab dia both complement each other. So bila katalah you dah nampak ada satu pattern, boleh je you tengok in a very quick view dekat KLSC screener. You boleh tengok sama ada dia okey ke tak penyata keuangan, ataupun you tengok on your platform itself pun you boleh tengok sama ada penyata keuangan dia loss ke profit ke. Kalau loss you sendiri buat decision lah sama ada nak beli ke ataupun tak. Okay. Alright. Atika rasanya sampai situ dulu. Maybe kita nak ke Q&A ke? Boleh? Sekejap saya padam sekejap. Okey. Jadi sesiapa yang ada soalan boleh. Atika tak dengar. Tak dengar. Hello, dengar tak? Slow. Slow. Okey. Okey. Maafkan saya. Jadi siapa yang ada soalan boleh letakkan dekat Q&A box. So senang nak baca. Kalau dekat chat takut dia dah ke atas-atas ramai orang chat. Okey, jadi saya buka Q&A box. Soalan daripada Daing Amri. Untuk candle Morningstar, bolehkah kita buat keputusan membeli pada hari ketiga? Sebab kalau tunggu hari keempat mungkin dia dah naik lebih tinggi. Contoh hari ni saya nampak Opcom buat Morningstar. Kalau beli stok, dia sudah tinggi. Macam mana tu? Okey, untuk soalan Daing ni kan, memang macam saya cakap tadi, Morningstar wajib tunggu candle 3 lengkap. Kalau candle yang ketiga tu tak lengkap, you tak tahu sama ada candle ketiga tu buat Morningstar ke tak. Sebab kalau candle ketiga tu kan, Morningstar dia kena 3 candle which is last candle tu warna hijau. Kalau lah kata tiba-tiba last candle tu dia buat colour merah, dia dah tak jadi Morningstar tau. Tu yang pentingnya. So you kena tengok. Macam apa ni, sekejap Daing cakap tadi dekat Opcom. Mungkin saya boleh tengok chat sekejap. Dia tak dekat Opcom Morningstar.
Betul Daim, Morningstar tu terjadi pada Opcom. Tapi kalau nak masuk entry, kena esok. Kena esok baru entry, ikut risk masing-masing. Ini bukan saranan untuk membeli, terpulang kepada masing-masing. So kalau macam Daim contohnya dia nampak Opcom sebagai Morningstar. Apa yang you kena buat adalah esok you kena tengok sama ada dia lepas tak harga yang paling tinggi antara tiga-tiga candle tu. Then the decision is yours. Cuma kena tunggulah, kena tunggu candle lengkap. Kalau tak jangan Okey, soalan seterusnya daripada soalan dia, bagaimana cara mengidentifikasi divergensi antara candlestick pattern dan indikator oscillator seperti stokastik dan RSI. Okey, Mr. Go. Okey, dia sebenarnya macam ni kalau katalah you pakai indikator tambahan indikator ataupun any oscillator macam kalau RSI ataupun RSI biasanya dia tengok untuk oversold dengan overbought sahaja. So kalau biasanya candlestick ni Morningstar ni berlaku dekat bawah, especially untuk yang dah junam terlalu banyak, junam ke bawah terlalu banyak, you maybe akan nampak RSI dia akan oversold. Dekat at that time RSI oversold tu you kena tengoklah adakah RSI tu dia punya line RSI tu melepasi 30 ataupun tak. Kalau melepasi 30 itu pun dah indicate another signal buy. Then you have to make the decision yourself lah. Okay, you dah nampak dah candlestick pattern, and then you nampak RSI pun dah above 30. Then okay, you buat decision. Kadang-kadang ada RSI ataupun oscillator yang divergence. Macam RSI ataupun oscillator dia menaik, tapi price dia turun. Then you kena hati-hatilah dekat situ. Kalau divergence tu you kena tengok, okay, kalau RSI tu sendiri dah ada indikator untuk naik, then you boleh tengoklah dekat chart itself tu ada tak you jumpa any candlestick pattern untuk you buy. Okay, jadi soalan seterusnya, bagaimana pola candlestick Morningstar dan Evening Star dapat memberikan petunjuk tentang perubahan trend? Okey, dia kalau terjadinya, sebab tu kita nak, kalau boleh kita identify kat pattern ni sama ada dia top ataupun dekat bottom. Kalau contohlah kan kata candlestick kita punya pergerakan chart tu uptrend. So in uptrend, dia takkan always uptrend all the way. Dia akan buat pullback. So at any pullback, as long as you nampak dekat pullback tu ada candlestick pattern, kat pullback bawah ada candlestick pattern, then you boleh still buat decision to buy. For me tak ada masalah. Sama juga kalau you nampak dekat downtrend. At any downtrend, kalau katalah you just nak take profit wherever sekejap je harga dia naik atas sebelum dia nak turun balik downtrend, dan dekat atas itself, the peak itself tu you boleh cari any yang kata candlestick pattern. Tapi untuk menentukan sama ada trend tu berubah atau tak, you kena tengok keseluruhan trend. Adakah keseluruhan trend tu maksudnya the next peak itself tu adakah masih lebih tinggi daripada ketinggian yang sebelum-sebelumnya. So selagi dia masih tinggi daripada ketinggian sebelumnya, then continue still uptrend. Kalau dia nak berubah trend, mesti terjadi contoh kalau katalah harga yang paling tinggi terjadi sekarang tak boleh melepasi apa harga yang paling tinggi sebelumnya, dan itu kemungkinan akan terjadi perubahan trend. Tu another topik tu saya rasa. Okay, saya faham. Jadi soalan seterusnya, apakah risiko dan batasan dalam menggunakan candlestick pattern dan indikator teknikal lain dalam membuat keputusan pelaburan? Okey, setiap orang kata teknik yang you guna ni sebenarnya semua ada risiko masing-masing. Dia ada pro and cons lah. Kalau you guna candlestick pattern, okay, saya ambil lah dia punya cons dalam candlestick pattern, penggunaan candlestick pattern. Kalau you ambil dalam candlestick pattern, macam contoh kalau you dah identify ada candlestick yang memang
panjang, terlalu panjang. Jadi dekat situ risiko dia adalah kalau you nak cut loss adalah terlalu besar. Jadi itu dia punya cons. So you boleh buka cons dalam candlestick itself tu, contoh macam saya cakap tadi, kalau candle terlalu panjang, then you boleh convertkan. Kalau you nak cut tu, instead of menggunakan candlestick itself, you boleh guna cara lain. Macam you kira lah you punya risk tu, it's either this risk, contohlah possibility loss 5% ataupun 10%, you mampu tanggung ke tak? Kalau you mampu tanggung, then it's okay for you to use it. Sama juga dengan jenis teknikal yang lain. Contoh macam kalau katalah you guna oscillator ataupun indicator. Oscillator ataupun indicator ialah lagging indicator, which is dia lambat. Jadi itu adalah salah satu risiko juga, which is harga dia lambat bergerak daripada as compared to price action tu sendiri dari dalam candlestick tu. Macam tu. So risiko dia tu memang kalau nak ikutkan setiap oscillator ataupun indikator memang ada dia punya risiko dia. Samalah juga dengan candlestick tu sendiri. Okey, soalan daripada Mr. Abidin. Teknik mana yang sesuai combine dengan candlestick pada pengalaman puan? Okey, saya simple je. Saya guna EMA dengan saya guna MACD. Dua tu je. EMA saya gabung. Kalau saya tak guna single EMA, saya guna double EMA. Kalau boleh, kalau you all nak tambah triple pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu satu lagi you pakailah MACD ke. Kalau nak saya sendiri, saya pakai MACD dengan EMA. Okey, daripada Nik Muhammad Irfan, buku apa puan recommend untuk candlestick dalam bahasa Melayu? Kalau nak suggest buku, saya punya colleague Puan Nur Rahma ada jual buku juga candlestick pattern. So you boleh carilah dekat page Idea Saham untuk buku candlestick pattern dalam bahasa Melayu. Okey, daripada Kai Yunsi, macam mana you tengok Top Glove share price this few day? Which candlestick pattern is it? Tomorrow we rise or go down. Is candlestick suitable for at the moment trading? How do you know or predict the pattern the next day? Dah satu masa tu dah tak? Okay, Top Glove kalau you all tengok hari ni chart dia, saya pun memang monitor Top Glove punya pattern. Top Glove punya pattern ni hari ni memang turun. Sebab saya rasa ada banyak juga Glove punya pattern, Glove punya chart yang turun. Top Glove, Harta pun tadi turun. Top Glove ni kalau nak ikutkan, saya dah lukis dia punya chart tu, dia sebenarnya falling wedge, falling wedge. So candles falling wedge tu dah pecah, which is dia pecah ke bawah support tu. Kita nak kena tengok dulu sama ada dia akan terus pecah ke bawah lagi ataupun dia nak start buat accumulation pace. Tu dekat situ you boleh cari kalau you jumpa any bullish candlestick pattern. Ambil daily je. Saya sendiri pun monitor untuk Top Glove ni daily sahaja. Okay, dah harap menjawablah semua soalan kat situ. Okay, seterusnya daripada KUC juga. Top Glove sudah at downtrend ke? Kena cut loss? Itulah macam saya cakap tadi kan. Kalau saya tengok sekejap dia punya chart ni, Top Glove ni memang dah pecah dah apa yang saya tunggu. Sebab saya tunggu dia at least sampai ke saya punya bearish divergence saya tu dah pecah dah. So dah pecah another support pun pada harga 945. So kalau nak ikutkan, kalau you all pernah follow saya punya kelas dengan live champ juga sebelum ni, which is topik support resistance, bila dia break dia punya support, what you have to do is you have to sell. And kalau tadi Mr. Kai tanya ada tak any pattern dekat Top Glove, belum ada lagi any bullish candlestick pattern. Kita tengok esok kalau kata dia ada another bullish candlestick pattern, kita boleh tengoklah sama ada dia buat bullish engulfing ataupun bullish harami ke, any bullish candlestick pattern lah. And then baru kita boleh buat decision untuk kita monitor. But as for now memang kena tunggu dululah. Okay, saya nak pilih soalan yang menarik sikit. Boleh tahu indikator mana yang leading indikator? Dia sebenarnya yang leading indicator ni candlestick itself. Price action tu ialah leading indicator. Sebab tu saya kata kalau betul-betul trader dia pakai
candlestick itself, price action itself tu je dah memadai. Indikator, oscillator semua ni sebagai penyokong sahaja decision you. You rasa you tak confident untuk satu tu, you tengok candlestick pattern ataupun you tengok price action ataupun you tengok any pattern, contoh macam chart pattern itself kan, triangle, pennant ke apa whatever, you tak confident, dan baru you tambah extra indicator ataupun oscillator. Okay. Banyak soalan banyak. Ada orang nak tanya, ada orang nak tahu apa favorite indicator Puan Farhana? But favorite macam saya cakap tadi, saya tak ada any bombastic indicator tau. Walaupun MST ACFT ini saya belajar semua, saya belajar Elliott Wave, saya belajar Ichimoku, saya belajar Gann semua. Tapi apa yang saya pakai dalam kehidupan harian saya ni adalah EMA, saya pakai candlestick pattern, saya pakai chart pattern kalau ada, saya pakai MACD ataupun RSI sekali-sekala saja. Lepas tu satu lagi kalau nak tengok any pullback ke apa, saya pakai apa nama benda ni, yang tarik-tarik tu Fibo, lupa dah. Fibonacci. Okey, antara candlestick pattern dan chart pattern mana sesuai untuk long term? Okey, kalau nak untuk long term kita tengok chart pattern. Okay, chart pattern kita lebih nampak secara besar. Okay, you tengok dalam long term, contohlah you ambil chart 1 year, 2 year ke 5 years ke, you lukis. Kalau you jumpa any chart pattern dalam tu, itu better untuk long term. Sebab once dia punya chart pattern tu pecah, break ke atas ke ataupun ke bawah, you boleh calculate lah X to X punya target untuk you tentukan sejauh mana dia nak pergi. Tu memang jauh. So chart pattern is better. Okay, disebabkan kita macam dah nak sampai hujung-hujung, saya ambil soalan terakhir lah ni. Saya pilih je. Adakah kena consider volume juga bila kita trade based on candlestick? Okey, kalau volume ni sebenarnya memang kena tengok, sebab kalau katalah kan kita tengok candlestick pattern tu, contohlah kan kita ambil Morningstar, katalah dia dekat bawah. So bila dia dekat bawah, any candlestick yang next candlestick, contoh macam Morningstar, candlestick yang keempat tu sendiri kalau dia break, at least kena datang juga dengan volume. Sebab apa? Sebab dia punya logik dia senang je. Bila orang dah membeli next candle tu, which is candle yang last kali candle yang Morningstar kan ada 3, ada 4 candle keempat yang last tu kena naik dengan volume. Sebab apa? Bila ada orang membeli candle tu tinggi warna hijau, mesti akan datang dengan volume. Tu dia punya logik dia. Sebab takkan terjadi kenaikan kalau tak ada orang yang membeli. So mesti datang dengan volume. Okey. Itu adalah soalan terakhir untuk malam ni. Jadi terima kasih untuk Puan Farhana. Jadi saya harap semua orang faham lah dan jelas. Sebab saya pun jelas dan faham. Sebab itu adalah kongsian yang sangat-sangat padat je. Jadi terima kasih Puan Farhana. Okay, thank you so much semua yang meluangkan masa malam ni. Harap dapat sesuatu yang anda boleh pelajari pada malam ni. Okay, thank you so much. Thank you Atika. Thank you. Alright, kejap Selamat Hari Raya lah saya nak ucapkan. Selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Haji. Alright. Bye, selamat malam.